Okey, manakala akulturasi pula adalah satu proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain. Okey, maksudnya apa? Akulturasi ni proses penerimaan sedikit unsur budaya yang ada pada masyarakat lain dan diterima pakai dalam satu kelompok masyarakat ataupun kaum yang lain. Contohnya kalau tengok gambar ni lah, saya ingat ini wanita-wanita remaja Cina yang memakai pakaian Melayu, orang Melayu lah, baju kurung, wanita Melayu. Jadi proses ni kita panggil akulturasi. Maksudnya penerimaan unsur-unsur budaya Melayu dalam kelompok masyarakat Cina. Dia tidak mengubah Cina tu sendiri. Dengan memakai pakaian Melayu, dia tidak mengubah kecinaan tu. Tetapi penerimaan unsur tu. Kalau contoh lain, contoh yang senang, ampau lah. Kita menerima envelope ampau tu sebagai asal usul daripada masyarakat Cina yang telah diterima unsur tersebut dalam masyarakat Melayu. Tahap penerimaan unsur ini pula bergantung kepada sejauh mana budaya asing tersebut mampu memberikan kelebihan, bermanfaat dan manfaat kepada sebuah kelompok tersebut lah. Maknanya apa? Penerimaan unsur itu ada kebaikan ataupun disebut sini manfaat ataupun kelebihan kepada penerimaan unsur tersebut. Jadi maknanya sejauh mana penerimaan unsur tersebut adalah bergantung kepada manfaat, kelebihan dan juga kebaikan yang diterima daripada mengamalkan unsur budaya. Maknanya sedikit unsur, bukan semua, tapi sedikit. Lazimnya budaya yang positif diterima dalam sebuah masyarakat, budaya yang berunsur negatif biasanya ditolak lah. Maknanya elemen-elemen baik itu diterima pakai dalam masyarakat tersebut. Dia bukan jadi satu kesalahan. Kenapa dia adalah unsur yang baik. Okey, walaupun masih terdapat segelintir kelompok masyarakat yang mungkin terpengaruh dengan unsur budaya negatif dari kebudayaan asing. Contohnya budaya apa? Yang tak baik lah. Apa nak cakap, payah juga kan. Tapi ada elemen-elemen unsur tersebut daripada bangsa lain, kaum lain diterima pakai. Contohnya budaya berhibur selepas bekerja, contohnya kan, macam apa, contoh kalau pernah dengar karaoke. Karaoke ni lah budaya Jepun. Lepas mereka penat bekerja, mereka akan duduk satu kumpulan, dia tak balik rumah dulu, jadi dia berkaraoke, dia bergembira, dia berhibur. Jadi sekarang mungkin budaya itu telah diterima pakai dalam sebahagian masyarakat kita kan. Okey, tapi dari aspek negatif saya nampak unsur itu tak baguslah. Sebab apa? Lepas habis kerja balik rehat kat rumah lah kan. Okey, tapi sebahagian orang mungkin dia terima itu sebagai satu budaya. Jadi secara umumnya dia ataupun lazimnya disebut budaya itu memberi manfaat ataupun budaya yang positif dalam sebuah masyarakat. Jadi diambil sebagai budaya yang boleh ditiru lah. Tapi dia bukan semua, sedikit unsur budaya saja. Ataupun pakai necktie kan. Di kat Malaysia ni pakai necktie sebenarnya tak sesuai. Sebab apa? Panas. Tapi nilai itu telah, budaya tu ataupun cara pemakaian tu telah diterima kan, jadi dipakai di Malaysia. Kemudian asimilasi merujuk kepada satu proses penggabungan budaya masyarakat yang berbeza untuk membentuk satu budaya serta identiti yang baru. Asimilasi ni maknanya penerimaan budaya tu kekal. Tadi unsur budaya saja. Akulturasi ni unsur budaya saja yang kemudian bila sudah tak penting boleh ditinggalkan begitu saja. Tapi asimilasi ni dia kekal dalam budaya tersebut. Contohnya yang gambar ni Baba Nyonya lah. Ini asalnya orang Cina. Mereka menerima pakaian orang Melayu dan dia kekal pakaian ini.
Tapi dia masih lagi Buddha, masih lagi Cina. Tapi dia kekal pakai pakaian tradisi orang Melayu, kerana mungkin pencampuran yang sudah lama, pencampuran yang sudah lama. Itu panggil assimilate, telah bercampur sehingga tak boleh nak dirungkai lagi. Okey, jadi disebut sini membentuk satu budaya serta identiti masyarakat yang baharu. Ni nak kita panggil apa ni? Babanya lah, dia satu bentuk budaya yang baru. Orang Cina memang pakai Melayu, bercakap Melayu, kan apa, kalau di Melaka tu pandai berpantun, berdondang sayang semua. Jadi dia membentuk satu identiti baru. Asimilasi boleh mendatangkan dua jenis kesan yang berbeza. Pertama, kelompok masyarakat diasimilasi berubah menjadi satu kelompok baru yang menghilangkan budaya serta identiti asal. Yang kedua, kelompok ini mencipta budaya baru serta mengekalkan budaya lama. Maknanya dia tidak hilang budaya lama dia, tapi dia masuk, dia tambah, add on, dia cipta satu bentuk yang baru. Jadi kalau dekat Malaysia ni banyaklah, terutama yang contohnya yang Cina ataupun India masuk Islam kan. Jadi dia sebahagian, kalau kita tengok yang dulu-dulu lah, mereka meninggalkan budaya yang lama, tapi yang sekarang dia masuk Islam tapi dia kekalkan budaya dia yang baru. Maknanya itu kelompok yang kedua. Dia remain kekal budaya dia yang asal, tapi dia mengamalkan budaya yang baru. Yang pertama tadi dia totally berubah. Maknanya dia melepaskan identiti asal dia dan dia membentuk satu budaya baru dan identiti baru bagi dia, bagi diri dia. Kita panggil dia asimilasi. Jadi proses asimilasi boleh berlaku apabila golongan minoriti bersedia untuk menyerap budaya golongan majoriti. Golongan minoriti bersedia, dia willingness, dia mahu untuk membentuk satu budaya yang baru, yang budaya majoriti yang barulah bagi diri dia. Jadi yang ini kita panggil asimilasi, dan golongan majoriti pula bersedia menerima, mengizinkan, bolehlah awak bolehlah jadi apa, sebahagian daripada masyarakat kita, macam itulah kan. Jadi maknanya ada proses penerimaan budaya dan penyerapan. Golongan yang majoriti mengizinkan, menerima, golongan yang minoriti menyerap budaya tersebut. Jadi berlakulah proses yang dipanggil asimilasi. Seterusnya, amalgamasi. Amalgamasi merupakan satu tahap asimilasi yang paling tinggi. Merupakan satu proses yang terjadi budaya atau ras bercampur untuk budaya satu yang baharu. Maknanya dah tak ada lagi identiti asal individu tersebut. Dia membentuk satu budaya yang baru yang disebut sini sebagai tahap asimilasi yang paling tinggi. Kalau yang pertama tadi asimilasi masih lagi ada nampak unsur budaya asal, tapi amalgamasi sudah tidak ada unsur asal, hampir hilanglah kesemuanya, dan ia berlaku dalam proses perkahwinan campur lah antara etnik, merupakan satu contoh proses amalgamasi. Maknanya apa, tak nampak lagi dah dia punya ciri-ciri yang asal. So, walaupun dia mungkin contohnya India, bila dia masuk Islam, dia kahwin dengan orang Melayu, jadi dah tak nampak. Jadi melalui perkahwinan campur ini satu generasi baru atau budaya baru dilahirkan. Kita panggil dia amalgamasi. Okey, jadi melalui keempat-empat jenis penyerapan budaya ni tadi kita boleh lihatlah berlaku di Malaysia, dan kebanyakannya itulah berlaku secara akomodasi. Akomodasi. Itu maknanya persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan ni lah untuk menerima satu bentuk persetujuan. Yang lain-lain tu ada juga akulturasi, asimilasi, amalgamasi, tapi di Malaysia ni kita secara umumnya mengamalkan akomodasi tadilah. Okey. Jadi berdasarkan kepada jenis-jenis pencampuran budaya ni tadi, kita dapat lihat di sekitar kita ni berbagai kepelbagaian. Kita sudah ada Cina, India, Melayu sendiri, Iban, Kadazan apa semua, dan kita ada satu lagi golongan yang inilah, sama ada amalgamasi ke, asimilasi ke, ataupun akomodasi ke,
dan dia membentuk satu kelompok yang baru. Jadi masyarakat kita sebenarnya complicated, jadi tidak mudah untuk kita katakan untuk diasing-asingkan. Itu sudah tidak relevan lagi buat masa sekarang ni. Sebab apa? Kita sudah ada kelompok yang sangat complicated, yang mereka ni tinggal di kawasan dengan kita lah. Jadi kita tak boleh nak kata Cina tak bagus, Melayu tak bagus, India tak bagus. Kenapa? Kita masing-masing ada peranan dan juga ada kaitan, hubung kait itu. Mungkin contohnya saudara mara dia ada yang masuk Islam, mungkin ada saudara mara dia yang bekerja di sektor yang ramai orang Melayu, kan, ataupun sektor ramai orang Cina. Jadi dia bukan mudah untuk kita asing-asingkan masyarakat kita ni, kerana kita memang telah pun berinteraksi sekian lama, dan perkara itu membentuk satu identiti rakyat Malaysia lah, yang majmuk.